Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Muharimi bin Haji Muhammad Muhtar daripada Intifada Travel. Lawatan seterusnya adalah ke negara Islam Turki. Bila kita sebut Turki, semua nak pergi kerana Turki ni negara Islam yang cantik dan juga bersih, serta perbelanjaan di sana tak mahal, ya, murah. Kebiasaannya kita pergi ke Turki ni 11 hari 8 malam. Antara tempat yang kita ziarah ke Turki ni adalah Istanbul, Bursa, Kusadasi, Pamukkale, Konya, Kapadokia, Adıyaman dan Şanlıurfa. Pakej Intifada Travel ni untuk lawatan ke Turki dia lain daripada yang lain. Kerana kami ada masuk tempat Adıyaman dan Şanlıurfa. Kerana tempat ini merupakan tempat sejarah yang perlu kita ziarah. Kalau kita pergi ke Palestin, kita akan lihat kubur Nabi Ibrahim. Tetapi kita mesti tahu daripada mana asal usul Nabi Ibrahim, iaitu di wilayah Ur. Wilayah Ur ni menunjukkan kepada Şanlıurfa. Di Şanlıurfa ni kita akan ziarah pertama makam Nabi Ayub dan isterinya Siti Rahmah. Dan juga tempat Nabi Ayub menghentakkan kaki sehingga keluar air dan Nabi Ayub mandi ketika Nabi Ayub kena penyakit kulit. Yang kita tak dapat tahu sejarah ni, Nabi Ayub kena penyakit kulit selama 7 tahun, 7 bulan, 7 minggu dan 7 hari. Dan juga kita boleh ambil air itu, ya, kita boleh minum. Serta kita akan lihat tempat Nabi Ayub bersandar pada batu, di mana Nabi Ayub merintih meminta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dihilangkan penyakit kulitnya itu, ya. Dan juga kita akan ziarah makam isteri Nabi Ayub, iaitu Siti Rahmah. Dalam kompleks makam situ terdapat juga makam Nabi Ilyasa. Ya, di situ ada lawatannya di Şanlıurfa. Setelah kita berada di kawasan kompleks makam Nabi Ayub, kita akan ziarah juga tempat lahir Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni lahir di dalam gua. Ya, di sebelah tempat lahir Nabi Ibrahim ada masjid. Di situ ada tapak Nabi Ibrahim dalam tu. Dan juga tempat pembakaran Nabi Ibrahim, di mana kita tahu Nabi Ibrahim dicampakkan daripada istana Raja Namrud. Ya, kita akan nampak sendiri istana Raja Namrud. Ada kesan-kesan dia lagi. Dan juga Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api. Kerana api itu terlampau besar sangat, mereka akan buat seperti lastik untuk mencampakkan Nabi Ibrahim ke dalamnya. Dan juga di antara tempat-tempat yang lain, kita akan pergi ke Masjid Sulaiman Al-Qanuni, masjid dan makam Abu Ayyub Al-Ansari, iaitu sahabat Rasulullah. Kamnika Mosque, ini masjid yang terbesar di Istanbul, masjid yang baru, ya. Memang cantik masjid ni. Blue Mosque, ini kalau pergi Turki, kalau tak melawat Blue Mosque, tak sah lah. Hagia Sophia, Roman Hippodrome, Topkapi Palace dan Milmana Museum. Apabila kita pergi ke Turki, of course kita mesti shopping. Jadi tempat-tempat shopping ni memang kita pilih lah, ya. Sebenarnya banyak tempat shopping, ada lebih daripada 10. Tapi antara 3 tempat yang kita akan wajib pergi adalah shopping di Grand Bazaar dan Spice Market. Begitu juga di Cotton Palace. Ya, di sini tempat-tempat yang kita shopping ni memang murah. Dan juga kita tahu duit Turki ni sekarang dah jatuh lebih murah daripada ringgit. Jadi itulah dia antara tempat-tempat sejarah dan juga tempat-tempat yang kita akan ziarahi di Turki. InsyaAllah apabila jemaah balik daripada Turki, mereka boleh kongsikan bersama kepada sahabat-sahabat, teman-teman dan saudara mara. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami baru keluar daripada Airport Istanbul, jemaah Intifada Travel. Sekarang saya berada di dalam Masjid Al-Fatih, Istanbul. Kami sekarang berada di Cotton Castle, Hierapolis, Pamukkale, Turki. Sekarang saya masuk ke Museum Milvana di Konya, Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Kami Jemaah Intifada telah sampai di Cave Hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan dari luar Alfina Cave Hotel, tempat penginapan Jemaah Intifada tinggal di Kapadosia. Hari ini 23 Mac 2019 dalam perjalanan ke Sandil Urfa, Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 23 Mac 2019, saya berada di kem pelarian Syria, iaitu di Nizib. Saya Haji Muharimi daripada Intifada Travel. Alhamdulillah, kami sampai di tempat makam Nabi Ayub. Ini dia kompleks makam Nabi Ayub. Sampai di kompleks makam Nabi Ilyas, ya. Hujan renyai-renyai pada hari ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah makam Siti Rahimah, iaitu isteri kepada Nabi Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di tempat pembakaran Nabi Ibrahim. Di depan saya ini adalah istana Namrud. Ya, Namrud berkuasa selama 400 tahun dan mengaku sebagai Tuhan. Inilah dia kawasan pembakaran Nabi Ibrahim, ya, yang dicampak daripada istana Namrud di atas. Inilah istana Raja Namrud yang mencampakkan Nabi Ibrahim ke bawah. Hari ini naik feri daripada Istanbul ke Bursa. Alhamdulillah, hari ini Jemaah Intifada naik hot air balloon di Pamukkale, Turki. Alhamdulillah, hari ini sampai juga di Kapadokia dan saya nak pergi bilik saya menginap, ya. Oh, cantik biliknya. Ini adalah kubur isteri Nabi Ayub, iaitu Siti Rahimah, yang terletak di Sandil Urfa, Turki. Hari ini nak menuju ke perkuburan Nabi Ayub di Sandil Urfa, Turki. Inilah batu tempat Nabi Ayub bersandar ketika diserang penyakit kulit. Satu pendapat yang mengatakan di sinilah tempat Nabi Ayub meletakkan kaki di tanah dan terkeluar air, dan beliau mandi serta minum air untuk menyembuhkan penyakit kulit dengan izin Allah. Saya menuju ke kubur Nabi Ilyas. Inilah istana Raja Namrud dan terdapat dua tiang itu adalah lastik untuk mencampakkan Nabi Ibrahim ke bawah. Ini adalah tasik Nabi Ibrahim yang juga merupakan tempat pembakarannya ketika zaman Raja Namrud. Ini adalah masjid. Adalah Ain Zalehah Lake yang terletak bersebelahan dengan Nabi Ibrahim Lake. Mengikut cerita, Ain Zalehah ini adalah anak perempuan kepada Raja Namrud. Sekarang saya berada di Masjid Nabi Ibrahim di Sandil Urfa. Dengan gua tempat Nabi Ibrahim lahir, terdapat Masjid Nabi Ibrahim. Inilah masjidnya. Tempat Nabi Ayub tinggal di dalam gua selama 7 tahun ketika diserang penyakit kulit. Hari ini 7 Mac 2020, ya, sebahagian daripada Jemaah Intifada naik kereta Rusia yang dibawa oleh Rusia, ya, ada Rusia. Okey, the way ke hotel selepas makan tengah hari, ya. 7 Mac 2020, sebahagian daripada Santa Claus Village. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Blue Mosque ataupun Masjid Sultan Ahmad yang dibina pada bulan Ogos pada tahun 1609 dan siap pada tahun 1617. Inilah pintu masuk Museum Topkapi Palace di Istanbul, Turki. Ya, sekarang saya berada di hadapan Hagia Sophia, iaitu sebuah gereja ortodok yang dibina pada tahun 537 Masihi. Inilah muzium yang terdapat di dalam Topkapi Palace. Cantik dalam istana ni. Sebenarnya tak boleh tegak gambar, tapi saya curi-curi je. Sekarang saya berada di dalam Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Inilah Masjid Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang terletak di Istanbul. Saya dah nak masuk ke dalam
kawasan Masjid Sulaiman Al-Qanuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Masjid Al-Fatih yang dibina pada tahun 1663. Saya menuju ke kubur Panglima Perang kepada Muhammad Al-Fatih. Sekarang saya berada di Grand Bazaar, ya, pintu masuk Grand Bazaar. Di sini menempatkan 5,000 kedai di dalamnya. Inilah dia Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Saya berada di dalamnya sekarang. Keindahannya menakjubkan, ciptaan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di hadapan pintu masuk Istana Dolmabahce. Istana ini dibina pada abad ke-19. Sekarang saya berada di dalam Masjid Al-Fatih, Istanbul, menuju ke kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Sudah hampir sampai di kawasan Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Pemandangan daripada Topkapi Palace. Inilah istana Raja Namrud yang mencapakkan Nabi Ibrahim ke bawah. Sekarang kami menuju ke makam Nabi Ilyas. Jauhnya daripada makam Nabi Ayub lebih kurang 500 meter.